Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid darjah 2? Sayyidina Umar. Saya doakan murid-murid diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada minggu ini kita bertemu kembali sekali lagi untuk PDPR subjek akhlak darjah 2. Jadi Ustaz minta yang menonton video Ustaz pada hari ini keluarkan buku teks masing-masing, buku teks akhlak, dan buka muka surat 38. Buka muka surat 38 buku teks akhlak. Dan kita pada minggu ini akan mempelajari tajuk adab-adab ketika membaca Al-Quran. Adab-adab ketika membaca Al-Quran. Pada minggu lepas kita telah pun mempelajari tajuk adab dengan masafat Al-Quran. Okay, nak pegang Al-Quran caranya macam mana dan sebagainya. Jadi pada minggu ini kita akan mempelajari pula adab-adab ketika membaca Al-Quran. Kita nak baca Al-Quran, sebelum kita baca Al-Quran ataupun sedang membaca Al-Quran ataupun selepas membaca Al-Quran. Ada 3 lah, sebelum, sedang dan selepas. Okey. Sebelum membaca Al-Quran, sedang membaca Al-Quran ataupun tengah baca Al-Quran, dan selepas baca Al-Quran. Apa adab-adabnya? Okey, baik. Sekarang di sini di buku teks murid-murid, di muka surat 38, buku teks akhlak. Lihat muka surat 38. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 adab-adab ketika membaca Al-Quran. Jadi sekarang jom kita baca sama-sama dengan Ustaz. Adab-adab ketika membaca Al-Quran yang pertama. Okey, jom baca sama-sama ya. Pertama, membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu dan menutup aurat. Okey, baik. Dia kata membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Kena ada air sembahyang dan juga menutup aurat. Walaupun kita baca sorang-sorang dalam bilik kan. Okey, kita sorang je dalam bilik. Kalau kita buka aurat, berdosa tak? Tak berdosa lah sebab kita sorang je dalam bilik kan. Tetapi walaupun kalau adab dengan Al-Quran, walaupun kita duduk sorang-sorang dalam bilik, waktu kita nak baca Al-Quran, kena tutup aurat. Walaupun duduk seorang-seorang saja dalam bilik kan. Dekat luar tak ada kawan tengok, orang lain tengok. Kalau ikut hukum, buka aurat di dalam rumah, bilik kita sendiri, tak ada masalah kalau orang lain tak lihat kan. Yang berdosanya buka aurat di luar rumah, kawasan rumah, orang lain lihat, itu berdosa. Tapi dalam bab ini, dalam adab-adab ketika membaca Al-Quran ni, walaupun kita duduk seorang-seorang dalam bilik ataupun di ruang tamu, tak ada orang lain ke kan, orang luar daripada rumah kita lah, kita seorang saja, ikutkan tak pakai tudung pun tak apalah. Tetapi adab kita dengan Al-Quran, bila kita nak baca Al-Quran, kena tutup aurat. Okey, sebab dia kata membaca Al-Quran dalam keadaan berwuduk, ambil air semayang dan menutup aurat. Itu adab kita dengan Al-Quran. Okey, baik. Yang kedua, okey, apa dia kata yang kedua? Jom kita baca sama-sama. Memulakan bacaan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, baik. Seterusnya bila dah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca apa pula? Dan bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita baca Al-Quran, baca a'udzubillah dulu, kemudian baca bismillah, baru dah baca ayat Quran yang kita nak baca, surah-surah yang kita nak baca. Jangan terus baca buka-buka Al-Quran, qul a'udzu birabbin nas. Tak baca a'udzubillah, tak baca bismillah. Boleh ke tak boleh? Boleh, tetapi adab kita dengan Al-Quran tak ada lah kan. Tak berdosa pun kan. Ustaz, boleh ke kalau saya tak baca auzubillah? Tak ada masalah, cumanya kita nak pahala yang lebih bukan? Okey, jadi adab dengan Al-Quran kena jagalah. Okey, baik. Seterusnya, yang ketiga, memberi tumpuan ketika membaca Al-Quran. Jangan baca Al-Quran sambil tengok TV, baca Al-Quran tengok telefon kan. Waktu baca Al-Quran tu fokus dengan Al-Quran, jangan tengok benda-benda yang lain. Ataupun baca Al-Quran satu ayat, sembang pula. Nanti dah habis sembang, sama lagi ayat kedua. Jangan macam tu. Dia kata
Yang ketiga, memberi tumpuan ketika membaca Al-Quran. Habiskan dulu surah yang kita nak baca tu. Kalau kita nak sembang dengan kawan pun, barulah boleh bersembang bila dah habis baca. Jangan baca 2-3 ayat, sembang. Sembang 2-3 minit, sambung balik. Ayat 4 dengan 5, jangan macam tu. Okay? Tak ada adab dengan Al-Quran. Okay, macam mana kita beradab dengan manusia, mak ayah kita, macam tu jugalah kita kena beradab dengan Al-Quran juga. Okay, baik. Yang keempat, membaca dengan bertajwid. Baca dengan tajwid. Mana yang panjang, mana ayat kena baca panjang, mana ayat kena baca pendek, mana ayat yang kena dengung, mana ayat yang tak kena dengung. Kena tengok lah. Jangan main hentam je kan. Dah belajar tajwid, kita amalkan ilmu tajwid tu. Mana panjang, mana pendek, kita kena ikut. Dan bertaranum. Apa maksud bertaranum? Dengan lagu lah. Kalau yang pandai bertaranum dengan lagu yang sedap tu, kan, lagu-lagu yang sedap lah orang kata. Nak baca Quran tu, bila orang dengar, sedapnya suara dia kan. Okey, boleh baca dengan bertaranum. Jadi orang yang murid-murid yang tak pandai, orang yang tak pandai bertaranum, baca dengan nada biasa pun tak ada masalah. Yang penting tajwid kena jagalah. Jangan, Ustaz, saya tak pandai bertaranum lah. Tak pandai lah nak baca Quran berlagu macam dalam TV tu, sedap dengar kan. Suara saya tak sedap. Tak ada masalah. Cumanya tajwid kena jagalah bacaan tajwid. Mana panjang, mana pendek. Jangan main langgar je baca kan. Yang baca panjang, dia baca pendek. Yang patut baca pendek, dia baca panjang. Itu tak boleh. Okay, bertaranum tak ada masalah. Itu untuk orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan. Dia mampu untuk baca bertaranum macam dalam TV tu kan. Sedap qari tu tarik bacaan Al-Quran. Okey, baik. Yang kelima, sujud tilawah selepas membaca ayat yang disunatkan sujud. Okey, sujud tilawah. Sujud tilawah selepas membaca ayat yang disunatkan sujud. Okey, sujud tilawah ni, contohnya ada ayat Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran sekarang ni, dia ada lambang apa? Lambang kubah masjid. Nanti awak cari dalam Al-Quran, ada ayat. Bila dah dekat ujung ayat tu, ada kubah masjid kan. Jadi kalau dekat ayatnya ada kubah masjidnya, lambang kubah masjid tu, awak kena sujud. Okey? Okey. Ni Ustaz tunjuk ni. Ni gambar kubah kan. Ada gambar kubah lah dia orang kata. Kalau sekarang ni senang lah. Kita baca Quran, kita ada tanda ni kan. Ni tanda macam ni yang Ustaz tunjuk guna pen ni. Bila habis baca ayat tersebut, awak disunatkan untuk sujud tilawah. Okey? Ada banyak dalam Al-Quran. Kalau ada surah-surah tertentu lah, tak semua surah. Bila awak baca ayat ni, wahum la yasma'un, sujud, kena sunat sujud tilawah. Ustaz, kalau tak sujud tak apa, tak ada masalah. Sunat. Tengok keadaan lah kan. Contoh, awak duduk, ada setengah orang kalau kat negara Arab, kita tengok dalam bas pun, dalam bas, sementara nak tunggu sampai tu, rajin baca Quran orang-orang Arab kan. Ada setengah orang dia rajin baca Quran. Nak tunggu bas pun ada baca Al-Quran kalau dekat-dekat negara Arab. Jadi takkanlah dekat dalam bas nak sujud pula kan. Bergantung pada situasi. Kalau dekat bus stop baca Quran, bawa Al-Quran dalam beg sementara nak tunggu bas sampai kan, baca Al-Quran, buka mushaf Al-Quran. Takkan nak sujud dekat bus stop pula kan. Tengok pada situasi lah. Okey, itu tanda sujud tilawah. Okey, baik. Seterusnya kita lihat yang terakhir, nombor 6. Apa dia kata nombor 6? Mengambil iktibar daripada apa yang dibaca. Okey, kita ambil iktibar lah ayat Al-Quran tu tersebut. Pasal apa ayat Al-Quran tu kita baca tu, tentang contoh tentang kisah-kisah umat Nabi yang terdahulu kena azab dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebab apa kena azab? Sebab apa kena seksa? Sebab tak nak ikut arahan Nabi kan. Contoh Nabi Musa alaihi salam. Okey, di hidup zaman Firaun kan. Jadi pengikut Firaun ni di zaman Nabi Musa ni ada yang ingkar, tak nak dengar arahan Nabi Musa supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut Firaun. Mengaku Firaun sebagai Tuhan. Jadi Allah Taala balas, Allah Taala seksa lah pengikut Firaun ni. Salah satu contohnya kisahnya awak tahu sebelum ni. Mereka ditenggelamkan di dalam lautan ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam dengan pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu contoh ambil iktibar apa yang dibaca di dalam Al-Quran. Okey, baik murid-murid, saya rasa cukup sekadar ini dahulu pada minggu ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan mempelajari pula tajuk adab-adab ketika menyimpan Mashaf Al-Quran. Kita dah habis baca macam mana cara kita nak simpan Mashaf Al-Quran tu. Kita akan pelajari pada minggu
hadapan. Okey, baik, sekian daripada Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.